Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dah hari ke berapa dah kita duduk dalam perintah pergerakan terhad di negara kita sekarang ini. Jadi apa khabar semua? Semoga semua hadapi situasi yang tidak menentu ini dengan tenang. Kerana apa? Kerana kita dalam proses nak memutuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi semoga apa yang kita buat di rumah tu, apa yang kita lakukan, beri manfaat kepada kita dan juga keluarga kita di tanah air ini. Jadi hari ini saya ni berkongsi sedikit berkenaan dengan bagaimana orang-orang kita ataupun bangsa kita begitu pemurah atau prihatin ketika musim wabak ini, dan mereka bukan celah-celah orang yang Allah utuskan ke tanah Melayu ini, yang mana mereka walaupun pendapatan tidak seberapa, tapi dengan sifat ataupun daripada ajaran agama Islam itu sendiri memberikan mereka rasa terpanggil untuk menyumbang berbagai barangan keperluan harian untuk golongan yang memerlukan, terutama orang-orang miskin dan juga orang-orang yang tidak dapat menjalankan pekerjaan mereka seperti biasa, yang akhirnya mereka terpaksa duduk di rumah, dan ini sedikit sebanyak menjejaskan sumber pendapatan mereka yang mereka biasa dapat setiap hari. Jadi terutamanya kita nak ceritakan pasal bagaimana seorang Chinese Muslim yang ramai orang kenal dia, iaitu Ustaz Abel Liew. Beliau dikatakan menderma ataupun menginfakkan harta dia, saya rasa lebih kurang pun ribuan ringgit, malah mungkin puluhan ribu duit beliau untuk diagih-agihkan pada orang-orang yang memerlukan di sekitar Lembah Kelang ini. Dan beliau juga banyak memberi bantuan ataupun infak harta dia ataupun sahabat-sahabat dia yang berkongsi untuk menginfakkan sebahagian rezeki mereka kepada anggota-anggota di barisan hadapan dalam menghadapi wabak ini, terutamanya seperti pegawai-pegawai polis di jalanan, pegawai askar juga di jalanan, pegawai-pegawai kesihatan di hospital dan juga di klinik-klinik di seluruh negara. Inilah kehebatannya berbanding dengan masalah COVID di negara lain, sebab mereka negara macam Itali, mereka tidak ada sistem ataupun sifat keagamaan mereka ataupun sistem agama mereka tidak ada yang seperti macam Islam ajarkan. Mereka lebih pada hidup sendiri-sendiri, kau-kau, aku-aku, dan menyebabkan penularan wabak ni dan juga kesan jangka pendeknya ataupun jangka sederhananya menyebabkan ramai yang terus keluar mencari bahan makanan, yang menyebabkan wabak ni terus merebak. Disebabkan apa? Sebab tiada ada orang yang prihatin dengan kehidupan orang-orang susah yang ada negara-negara yang bukan penduduknya Islam sebagai majoriti. Ini memperlihatkan bahawa kita mereka umat Melayu, umat Islam di tanah Melayu ini, menunjukkan bahawa kita selain daripada kerajaan orang kita, orang Islam ni, yang melakukan banyak benda untuk mengawal dan juga untuk menenteramkan keadaan negara kita, tapi masyarakat biasa sendiri, baik daripada golongan-golongan karyawan, orang kaya, orang sederhana, ustaz-ustaz, selebriti juga menyumbang dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan ketika wabak yang akan mengganggu kehidupan kita seharian selama ini. Jadi kepada orang-orang atau insan-insan yang terpilih yang menyumbangkan banyak rezeki mereka kepada orang lain itu, saya cakap Alhamdulillah, semoga Allah perbanyakkan rezeki kalian, semoga Allah angkat kesusahan kalian, dan semoga Allah dengar permintaan kalian selama ini. Kerana apa? Doa-doa orang-orang susah ni dalam banyak-banyak itu mungkin seorang yang Allah akan makbulkan, akan memberi kejayaan yang lain kepada orang yang infak atau mereka ketika mana orang lain susah, mereka juga susah, tapi mereka infakkan walaupun mereka dalam keadaan tak berapa senang, tapi atas niat dan juga agama Islam yang ajar bagaimana untuk melakukan perkara-perkara yang sebenarnya, mana kita diajar untuk berkongsi rezeki
walaupun kita ada sedikit, tapi berkongsi rezeki itu memberi manfaat pada rezeki yang lain yang akan datang, yang kita tak tahu yang Allah akan beri kepada kita satu hari nanti. Dan dekat sini juga saya ingin memberikan sedikit ulasan berkenaan dengan ada artis-artis kita yang mula bersuara, kononnya mereka juga terjejas, mereka juga tak ada show, mereka juga tak ada konsert ataupun drama-drama ataupun filem yang nak mereka lakukan ketika perintah berkurung ini. Jadi saya bukan nak kata apa, cuma saya kata ketika mana kita susah ni, kalau kata semua orang ataupun kerajaan kita tolong khusus untuk artis-artis saja, saya rasa itu permintaan yang sukar untuk kita terima. Kerana apa? Kau jadi artis pun bukan kami yang suruh pun kan. Kau sendiri masuk artis dan kau pun dah kaya sebenarnya, ada banyak bisnes, dan kau cuma meminta kononnya kau pun terjejas, tak ada pendapatan. Tapi bila kita tengok dalam keadaan di media sosial, berkongsi kejayaan, berkongsi kereta besar, berkongsi rumah besar, dan juga buat macam kuis-kuis ala-ala comel-comel macam tu dengan isteri, dengan bagi duit ribu-ribu, nak tunjuk, walaupun dia kata bukan nak menunjuk atau sebagainya, tapi itu kan yang mengecilkan hati orang-orang lain di luar sana yang boleh menonton apa yang kalian lakukan. Kononnya nak menunjukkan anda telah berjaya, tapi sebenarnya cara anda lakukan tu mungkin untuk motivasi diri anda sendiri. Tapi untuk orang-orang yang macam kami ni, bila tonton ni dia ada sifat yang lain, dia rasa macam muak lah tengok kan. Kita bukan nak yang macam ni, kita bukan nak yang satu orang Melayu yang kaya yang macam ni menunjuk. Tapi bila dalam keadaan susah, dia pula ke depan beritahu kalau kami susah tolonglah kami. Ya Allah Rabbi, bukan itu, mana itu bukan kejayaan pada anda. Kalau anda seorang artis yang berjaya, anda ada mampu untuk beli itu dan ini, dalam keadaan sekarang ini adalah masanya anda keluarkan duit untuk bantu orang. Kenapa? Bila anda bantu orang dengan duit ini, nama anda akan dipandang agak sedikit cantik orang tengok, dan juga mungkin Allah bagi rezeki yang lain. Tapi ini anda sendiri meminta, anda telah menjatuhkan standard anda sebagai artis yang berjaya. Tapi sebenarnya kami pun tak perlukan anda jadi artis pun. Tapi anda kan masyarakat kita diperdayakan oleh kumpulan-kumpulan tertentu ni untuk memberikan hiburan murah kepada masyarakat kita supaya kita terus lara, terus lalai, dan akhirnya yang artis tu dapat habuan dia, yang kita ni sebagai penonton ni apa pun tak ada, data pun kena beli sendiri, prepaid pun kena beli juga untuk melihat menonton kisah-kisah korang yang tak apa-apa bagi aku ni lah kan. Contoh macam ada satu datuk ni, alah dulu jual produk-produk kecantikan, sekarang lebih banyak buat cerita drama-drama di YouTube. Jadi macam mana hala tuju bisnes kau kan, kau lebih pada cerita benda-benda yang merapu macam tu. Tapi ramai juga view. Sebab apa? Akhirnya anda mengharapkan duit daripada YouTube untuk menampung kehidupan anda. Itu juga artis yang lain. Jadi dekat situ kalau anda nak tunjuk, nak show off pun, show off lah pada anda punya downline. Janganlah tunjuk pada masyarakat, kerana apabila nanti masyarakat makan sesuatu kepada anda. Tapi sekarang ni bila keadaan dalam keadaan kesusahan macam ni, korang pula yang nombor satu minta bantuan. Memalukan. Kenapa orang di kampung ni yang kerja tarik getah pun, dia pun tak tahu apa dia akan dapat daripada bantuan 250 bilion yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Sebab dia rasa macam kehidupan dia harus diteruskan. Kalau ada orang bagi, alhamdulillah. Kalau tak ada pun, dia pun tak rasa apa-apa. Sebab apa? Kehidupan dia macam tu je. Jadi sedangkan artis ni dengan bergaya kereta sana kereta sini, tunjuk sana tunjuk sini, akhirnya dia pula yang kena minta, ataupun dia lah memohon simpati di kerajaan untuk menampung kehidupan dia. Memalukan. Jadi apa yang saya kongsikan ni bukan untuk menunjukkan saya ni hebat ke apa, cuma saya rasa terpanggil berkongsi perkara ini kerana apa, umat Melayu ni terlalu dilekakan dengan kemewahan, dan kemewahan itu pula ditunjukkan pada orang lain. Konon-kononnya dia dah berjaya, tapi sebenarnya itu bukan kejayaan. Kejayaan ialah bila anda dapat menyumbang atau menyumbang kembali harta anda kepada masyarakat dalam bentuk sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat, dan masyarakat dapat rasa apa yang
anda dapat yang Allah bagi rezeki selama ini. Sebab apa? Masyarakat ni lah yang banyak menyokong anda, menonton video-video anda, dan juga kadang-kadang masuk peraduan SMS mengundi anda. Akhirnya anda jadi kaya, tapi yang mengundi itu tetap hidup melarat di kampung sana. Jadi fikir-fikirkan, jadi anda kena tukar daripada seorang yang meminta-minta ketika anda kaya, jadi adalah seorang yang memberi ketika anda susah. So, fikir-fikirkan, ronron-ronronkan. Jumpa lagi dalam episode seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.